يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على بالخير Okay, assalamualaikum semua. Hari ni sekarang kita berada di Masjid Bir Ali, tempat mikot. Tempat mikot ni maksudnya tempat kita berniat untuk melakukan umrah, insya-Allah. Kalau korang tengok kat sini semuanya telah pun berihram. Insya-Allah kita akan meneruskan perjalanan kejap lagi. Setelah selesai solat Asar, solat sunat ihram, saya dah siap berihram. Kejap lagi kita akan bertolak, insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, kita sampai di salah satu perhentian dalam perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram untuk menaikkan umrah. Kita lihat sebentar di RNR, saya tak pasti ni nama RNR apa. Kita baru selesai solat. Alhamdulillah, baru selesai makan. So beginilah suasananya. Ada beberapa kedai dan adalah stesen minyak. Jadi nanti jemaah semua pergi makan dulu, lepas tu pergi solat, kita jamak. Lepas tu boleh teruskan perjalanan lagi, insya-Allah. So insya-Allah nanti kita akan teruskan perjalanan lagi untuk ke Mekah Al-Mukarramah untuk menaikkan umrah, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku di tempat yang baik, di rumahmu, ya Allah. Mohon tangan memohon kepada Engkau, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Dosa istriku, anakku, guru-guruku, sahabat-sahabatku, ya Allah. Dosa semua umat Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi ni, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk, hidayah, inayah dan taufik dalam setiap beribadah dan taat kepada Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami dan antara orang-orang yang sayang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Yang sentiasa mengingati Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Hilangkanlah COVID dekat negara Malaysia, ya Allah. Hilangkanlah penyakit, mudahkanlah urusan mereka dapat datang ke sini, ya Allah. Bagi mereka, mudahkan rezeki mereka, ya Allah. Sahabat-sahabatku semua, okay, hari ini kita berada di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, malam tadi kita dah buat umrah kita yang pertama. Alhamdulillah, semoga umrah kita mabrur. Umrah berakhir dekat pukul 3 pagi. So badan agak letih, tapi insya-Allah Allah bagi kekuatan untuk kita teruskan. Dan esok kita mungkin ada umrah kita yang kedua, insya-Allah. Jadi hari ini kita nak masuk ke Masjidil Haram. Saya nak solat sunat duha. Jom kita masuk. Ni Masjidil Haram. Ni adalah Zamzam Tower. Hotel kita dekat sebelah dia, Shafwa. Ni laluan nak masuk ke masjid di bahagian bawah. Tapi kat sini dia tak sama dengan Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sebab yang ni kat sini memang perlukan permit untuk masuk. Kalau dekat Masjid Nabawi dia hanya perlu tawakalna je. Yang ni perlukan permit, dan setiap permit tu ada waktu dia. Macam waktu Zuhur baru boleh masuk waktu Zuhur. Tak boleh masuk suka-suka.
Allah SWT yang Maha Penyayang, Maha Pengasihani telah beri kita nikmat agama, nikmat Islam, nikmat beriman kepada Allah SWT. Dan Allah telah bagi kita nikmat untuk berada di tanah suci Makkah dan Mukarramah. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita berada di Jabal Sur, ke atas tu. Okey, bentuk dia macam bentuk unta Okey. Jabal Sur ni bukit yang Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Di bawah sana nanti ada satu gua. Okey, baik, sekarang kita berada di Jabal Rahmah. Okey, ataupun Bukit Rahmah, di mana pertemuan Nabi Adam AS bersama ibu kita Siti Hawa. Jabal Rahmah. Kita berada di Arafah sebelah sana. Untuk jemaah haji selalunya akan wukuf di Arafah. Selagi tak sampai Arafah, tak sentuh kaki di Arafah, tidak dikira haji. Jadi wajib sentuh tanah di Arafah walaupun dalam keadaan sakit. Baik, sebelah sana Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, di mana bukit pertemuan Nabi Adam salam bersama ibu kita Siti Hawa. Ni memang tiap saat ada, daripada malam, daripada beberapa jam lah dia naik. Ada naik turun tak henti. Macam kita Malaysia tak ada bukit yang orang selalu naik. Macam mereka ni, kawasan mereka, rumah mereka atas bukit ni, dia naik tu lah biasa dah. Dia nampak orang naik dia. Sekarang ni pada orang naik ni. Tu dia pakai baju putih, pakai baju hitam. Dia naik bukit tu, tu tangga tu. Ada kalau lantai, ada perhentian tempat duduk minum air, naik perlahan sampai atas. Kita berada di Bukit Safa. Bukit ni berada di dalam bangunan untuk kita mengerjakan sa'i. Sekarang ni saya tengah berehat dan dapat 4 pusingan. So kalau nak teruskan boleh teruskan. Tengok yang ni daripada arah Marwah ke Safa. Yang sebelah sini ke Safa ke Marwah. So sekali jalan tu 1 pusingan lah. Sekarang dah 4 pusingan.
InsyaAllah kita kuatkan lagi. Jom. So kita akan meneruskan lagi pusingan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Innas safa wal marwata min syairillah faman hajja baita awi tamara fala junaha alaihi ayatawaffa bihima wa man tatawwa'a khaira innallaha syakirun alim. Baik, kita bermula. Jamaah yang lain telah pun naik skuter. Tak apa, insyaAllah kita ambil sunnah Siti Hajar, di mana Siti Hajar mencari air berali-ali anak sebanyak 7 kali. Dan keadaan Siti Hajar pada ketika itu baru lepas bersalin. Bayangkan sahabat-sahabat semua, baru lepas bersalin, berali-ali anak. Kalau ikut perjalanan dia daripada sini, daripada Safa ke Marwah, dia lebih kurang dalam 750 meter. 7 pusingan dalam 4 atau 5 km. Okey, kat sini ada lampu hijau. Tak, daripada lampu hijau ni disunahkan untuk berlari-lari anak. Saya berlari-lari anak. Semoga Allah bagi kekuatan dekat kaki. Nanti melepasi daripada lampu hijau tu, baru boleh berjalan seperti biasa. Kita mendapatkan sunnah berlari. Allahu Akbar. Baik, kita dah nak sampai ke lampu hijau yang terhujung. Baik, InsyaAllah nanti kita teruskan lagi. Baik, kita telah pun tiba di Bukit Marwah. Bukit Marwah di bahagian sini dia rendah seperti lantai. Kalau nak tengok bukit dia, nak kena pergi ke tingkat bawah. Inilah dia Bukit Marwah. Sebahagian daripada Bukit Marwah, kalau ambil full, dia kena pergi ke tingkat bawah, insyaAllah. Baik. Selesai kita sa'i. Untuk proses yang terakhir adalah tahallul. Tahallul ni macam memotong sebahagian rambut, kurang-kurangnya 3 helai, untuk kita keluar daripada ihram lah. So macam saya dah 2 kali umrah, ini tahap sa'i ataupun tahallul yang kedua. Jadi saya just gunakan pencukur. Kita ambil syarat 3 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Maka berakhirlah ihram saya dan berakhirlah umrah saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum. Kalau orang tengok, kita berada di kaki bukit Buah roller coaster. Roller coaster. Saya mau jerit-jerit dekat dalam tu, naik roller coaster. Aduh ya Rob. Untuk grup ni, dia grup campur tak silap saya bas 1 hingga dengan bas 5 lah. Saya bas 5. Bas 5 ada beberapa orang sahaja yang join. Tak semua join. Kebanyakannya daripada bas 1 lah, sebab ini anjuran daripada bas 1. Mutawif kita sendiri pun tak ikut. Sedihnya akan mutawif kita ikut. Ustaz Ilyas tak ikut. Keadaan agak gelap. Ramai yang dah beli torchlight tu, RM5. Kita pakai telefon je lah nanti, insyaAllah. Okay, kita sampai di Baru Lereng. Masya Allah. Okay, kita berada di, bolehlah suku, lebih kuranglah suku. Memang dakian dia memang agak mendaki sikit, tapi insyaAllah boleh sampai kot nanti ke atas. Itu suasana Kota Mekah. Rezeki. Barakallahu fiik. Kita dah hampir sedikit saja lagi, insyaAllah. Masya Allah. Tabarakallah. Rasulullah naik ke sini 3 tahun. Daripada umur Nabi SAW 38, 39 hingga 40 baru mendapat wahyu yang pertama dengan surah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Ya Allah, kuatnya Rasulullah. Umur 40 tahun guys. Sikit lagi dah nak sampai. Sikit saja lagi. View dia cantik betul. Kuatnya Rasulullah. Terus naik ke gua ni. Di samping kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Masih sama juga, kita membina stamina, insyaAllah. Jom. Jom. Alhamdulillah, tiba di puncak Jabal Nur. Masya Allah, anginnya kuat. Ini ada Buah Hira, sahabat-sahabat semua. Di mana Nabi Muhammad SAW dapat wahyu yang pertama. Kena tunduk sedikit, insyaAllah. Kullul qulubi ilal habibi tamil wa ma'i bidhalika syahidun. Baik, kita akan turun kejap lagi, insyaAllah.
Memang cuaca kat sini sangat-sangat cantik, berbaloi untuk sampai. Di samping mengikuti sunnah Nabi SAW, kita juga dapat solat sunat 2 rakaat dan juga boleh bina stamina lah sekaligus, insyaAllah. Jom kita turun. Alhamdulillah kita berada di kota Taif. Okay, kalau kita mendengar sirah Nabi tentang kota Taif ni, antara salah satu sirah dan cerita yang membuat kita rasa sedih dan sebab kerana kehadiran Rasulullah SAW dalam penghijrahan baginda daripada kota Mekah nak ke kota Madinah. Baginda Rasul SAW singgah dahulu di kota Taif. Inilah dia kota Taif sekarang ni. Baginda berasa akan mendapat sambutan di kota ini pada awalnya, tapi bila sampai di sini, rupa-rupanya baginda telah pun ditolak, dihina, dibaling dengan kayu dan sebagainya, hinggalah Rasulullah SAW sendiri telah pun mengalami kecederaan. Ini salah satu sirah yang sangat menyedihkan kalau kita mendengar. Hingga Nabi mengatakan, pada hari ini aku tiada daya ya Allah, aku hina di hadapan manusia. Pada ketika itu jugalah Malakul Jibal mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, tunjukkan mana satu bukit, akan kami timpakan bukit daripada penjuru Taif, rata pada Taif dengan tanah. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Hikmah daripada baginda mengatakan berdoa kepada Allah SWT, jadikan dari tulang sulbi anak cucu mereka ini di kalangan orang-orang yang menyembah kepada Engkau ya Allah. Dan Alhamdulillah pada hari ini penduduk Taif semuanya 100% Islam. Dan di hadapan di sini kalau korang nampak atau kalian sama-sama nampak, ini adalah di sebelah sana adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Depan adalah maktab Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah salah satu nama yang sangat familiar kepada periwayat hadis, perawi hadis. Abdullah bin Abbas adalah sepupu baginda Rasulullah SAW, dan beza umur di antara baginda SAW dengan Abdullah bin Abbas sangat jauh, sehingga kan pada hari Nabi Muhammad SAW wafat, Abdullah bin Abbas pada ketika itu masih lagi berumur 13 tahun. Tetapi Abdullah bin Abbas adalah salah satu manusia yang telah didoakan oleh Nabi. Di antara doanya adalah Allahumma faqihu fiddin, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini faqih ataupun faham tentang agama. Ini adalah di sebelah belakang adalah makam Abdullah bin Abbas. Ini adalah maktab atau perpustakaan. Sebelah sana adalah masjid Abdullah bin Abbas. Tapi kita dalam keadaan bersedih, maka tibalah salah seorang orang yang bekerja sebagai seorang hamba di sini, yang mana bekerja hanya semata-mata bekerja, tidak diupah dan sebagainya. Dia melihat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, sedangkan dia tak kenal siapakah pemuda yang bersedih. Kemudian dihidangkan satu mangkuk daripadanya adalah air dan satu pinggan daripada buah inab. Maka saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminum air tersebut, maka Nabi kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Maka bertanyalah seorang pemuda itu, iaitu Addas, kamu daripada mana? Maka jawabnya Rasulullah. Rasulullah tak jawab terus. Rasulullah tanya balik ke dia, siapakah kamu dan apakah agama kamu? Maka katanya Addas, aku bernama Addas, aku berada di negeri Ninawa, iaitu negeri Iraq, dan juga agamaku adalah agama Nasara. Katanya Rasulullah, sesungguhnya di kampung kamu Ninawa itu ada seorang Nabi, seorang lelaki yang soleh, yang mana dia juga seperti aku. Siapa dia? Yunus bin Matta. Baik, kita sedang menuju ke Masjid Addas, antara sahabat Nabi SAW. Inilah dia, Masjid Addas.
Okay, kita berada di kilang pembuatan wangi ros. Baik, keadaan di Bukit Taif berkabus. Memang sejuk, betul-betul sejuk kat sini. So ni adalah tempat di mana bunga ros dibuat. Tapi memang sejuk, sejuk dia betul-betul sejuk lah. Kabus tebal, kita nak pergi makan. Restoran Okey, kita makan nasi mondi. Makan beramai-ramai. Kita berada di pasar buah di Taif. Di sini yang apabila buah di 5 lah. Saya dengar bunyi motor. Ada juga motor Kebetulan tengah rekod. Pasar buah Taif. Bandar Taif di waktu malam. Sekarang menunjukkan pukul 9 malam di Bandar Taif. Memang betul-betul sejuk. Kabus dia tu melebihi kabus yang ada di Genting Highland. Betul-betul sejuk. Masya Allah, tabarakallah. Taif bumi yang berkah setelah Nabi memberi doa. Masya Allah. Sangka di Mekah pun ada JSB. Ni unta. Mari kita melihat unta. Dapat makan roti canai di tanah suci Mekah. Tempat ni, kawasan ni dipunyai ataupun dimiliki oleh JSB lah. Ada kuda, ada unta, ada roti canai. Mantap. Baik, sahabat-sahabat semua, kita berada di satu tempat yang agak penting juga dalam sejarah Islam, iaitu di Ubaidiyah. Baik, kat depan sini adalah masjid lama Ubaidiyah. Kat sinilah terjadinya perjanjian Udaibiyah, di mana pada ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin masuki Mekah, telah dihalang oleh pihak Mekah. Jadi terjadilah perjanjian Udaibiyah di dalam masjid lama ini. Dan sekarang ni para pekerja tengah membuat sisi menambah baik, mungkin akan dipagar di sini. Jadi para jemaah mengambil kesempatan untuk mengambil gambar di dalam masjid Udaibiyah yang lama ini. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita berada di airport Jeddah untuk kita pulang ke tanah air. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad. Flight kita akan bertolak pada pukul 10 pagi waktu Jeddah lah. Dan dianggarkan kita akan sampai ke Malaysia dalam 1 pagi. Betul lah, InsyaAllah. Inilah keadaan dia, airport Jeddah, King Abdul Aziz International Airport. Okay, ni kita ada di airport. Kita order pizza. Kat sini Domino's, tapi bahasa-bahasa Arab lah, Dominus. Ni kita order chicken dynamite. Harga dia boleh tahan 49 rial. Kalau duduk Malaysia tu dalam 53, 54 macam tu lah. With no sauce.
Baik, Alhamdulillah kita telah pun tiba di KLIA, telah pun pulang ke tanah air daripada melakukan ibadat umrah. Alhamdulillah. Perkara yang paling saya rasa bersyukur juga sebenarnya, kita sebenarnya daripada tadi dekat dalam flight kita doa banyak-banyak semoga prosedur SOP diubah. Sebab sebelum ni katanya kita daripada balik umrah ni kena kuarantin di pusat-pusat kuarantin. Ada pula juga yang kena kuarantin di hotel-hotel yang menggunakan kos sendirilah, menambah kos. Tapi Alhamdulillah Allah makbulkan doa kita, balik daripada tempat yang suci, tempat yang barakah. Kita doa banyak-banyak. Alhamdulillah 15 minit saja selepas kita turun, SOP telah pun berubah. Para jemaah boleh kuarantin di rumah. Dan kita dibekalkan gelang tracker. Alhamdulillah, syukur. So, itu sajalah. Baik.